Jadi saya diminta oleh saudara Samsul untuk memberikan sedikit tazkirah. Bukanlah saya yang terbaik di kalangan tuan-tuan, tapi apa yang ada sedikit ini merupakan sama-sama kita cuba mengambil manfaat dan sama-sama untuk kita mendengar beberapa perkara yang saya rasa perlu sama-sama kita fikirkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan dalam kita hendak mengajar pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita hendak meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah yang kita katakan ibadah yang paling yang besar pahalanya, yang besar ganjarannya, terutamanya di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan ini. Sudah semestinya kita tidak boleh lari daripada beberapa perkara yang kita katakan sebagai ilmu di dalam beribadah. Ilmu di dalam beribadah. Di dalam kitab Minhajul Amilin ada disebut, kitab itu merupakan kitab karangan Imam Al-Ghazali, yang mana kitab tersebut telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan boleh beli, tuan-tuan boleh baca. Yang kitab tersebut kita katakan sebagai untuk golongan-golongan awam seperti kita. Dia lain daripada kitab Imam Ghazali yang lain seperti Ihya Ulumuddin, yang mana dia punya bahasanya tinggi, ilmunya pun lebih tinggi. Tetapi dalam kitab Minhajul Amilin itu merangkumi beberapa aspek untuk kita memahami dari sudut ibadah itu sendiri. Terutamanya kalau kita hendak mengerjakan ibadah, sama ada khususnya ataupun ibadah secara perlulah kita mengetahui beberapa perkara ilmu yang harus kita pelajari. Antara beberapa perkara yang disebut ialah pertama di dalam kitab Minhajul Amilin, iaitu bahagian awal, iaitu kita perlu ada ilmu. Antaranya ialah dalam ilmu makrifat, iaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Ya, kalau kita hendak menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, haruslah kita kenal siapa yang kita sembah. Ya. Tapi bukanlah saya hendak menyebut ataupun mengambil kisah di dalam kitab tersebut. Cumanya apa yang saya hendak tekankan sedikit kepada kita ialah agar kita mengambil sedikit pengiktibaran, agar kita mengambil sedikit pengorbanan di dalam usia yang ada ini untuk kita menerokai serba sedikit ilmu yang Allah turunkan kepada kita. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam ilmu itu kita biasanya kita boleh bahagikan, terutamanya kalau kita biasa dengar ilmu itu ada ilmu fardu kifayah, ada ilmu fardu ain. Yang mana fardu kifayah ni seorang buat, yang lain tak payah buat, seorang buat dan yang lain tak payah buat. Tapi ilmu fardu ain, terutamanya dalam bab ibadah khususnya itu, dia mempunyai beberapa ilmu yang perlu kita pelajari. Yang mana kadang-kadang ilmu itu tidak terdapat di melalui pengalaman, tetapi ilmu tersebut perlulah dipelajari. Imam Al-Ghazali juga sebenarnya sangat-sangat menekankan ilmu, ya. Selain daripada ilmu fardu ain, contohnya seperti ilmu fardu kifayah, di dalam di tempat di mana Imam Al-Ghazali tinggal, ya, pada ketika dan zamannya, beliau pernah menemplak beberapa orang ulama di tempatnya, yang mana pada suatu ketika di tempatnya sahaja telah terhasil lebih kurang 50 orang ahli fuqaha. Ahli fuqaha ni kita kata sebagai alim ulama lah, ya. Tetapi tidak ada seorang pun yang pada ketika itu di kalangan orang Muslim yang ada ilmu di dalam bidang kedoktoran, kecuali seorang Yahudi, ya, pada ketika itu. Jadi pada ketika itu perlunya ada seorang Muslim yang mahir di dalam ilmu bidang perubatan. Jadi merupakan satu ilmu fardu ain yang mana ganjarannya adalah merupakan ganjaran secara fardu, ya, yang kalau kita niatkan apa yang kita lakukan untuk setiap amal perbuatan kita, amal pekerjaan kita, ini boleh mencapai ke tahap fardu kifayah, ya.
sebenarnya ilmu berkenaan dengan contohnya seperti ilmu fardu kifayah ini sudah ia melibatkan berkenaan dengan alam pekerjaan kita, ya. Sebab tak semua orang boleh berada dalam bidang yang sama, tidak semua orang boleh berada di lingkungan yang sama, dan setiap orang mempunyai beberapa keupayaan dan kemahiran masing-masing. Jadi apa yang kita lakukan itu merupakan boleh jadi satu ibadah yang berbentuk fardu kifayah, yang mana ianya boleh mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Ada satu kaedah di dalam kaedah fiqh ataupun dipanggil sebagai qawaid fiqhiyah. Kaedah yang pertama dipanggil sebagai al-umur bi maqasidiha, yang mana setiap daripada apa yang pekerjaan yang kita lakukan itu adalah berasaskan kepada niat atau maksud yang kita hendak capai. Jadi apa yang kita lakukan di dalam amal pekerjaan kita, di dalam bidang pekerjaan kita, ianya boleh menjadi ianya sebagai satu ibadah dan mendapat pahala dan ganjaran yang besar, asalkan kita niatkannya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa melanggar batas-batas dan syarat yang telah Allah tetapkan. Yang keduanya ialah berkenaan dengan ilmu fardu ain ini. Dia tidak kebanyakannya boleh dapat daripada bahan bacaan dan juga beberapa teknik pembelajaran secara formal ataupun secara tidak formal. Yang kalau dalam bab ibadah ni, kalau kita hendak belajar kitab, saya mencadangkan agar tuan-tuan dan puan-puan cubalah cari ataupun cubalah korbankan sedikit ilmu dan waktu yang ada pada diri kita ini untuk kita memperdalamkan dalam bab perkara ilmu fardu ain ini. Kita tak hendak menjadi seorang ahli ibadah ataupun seorang yang cuba beramal tetapi kita tidak mempunyai ilmu yang mantap terhadap apa yang kita cuba amalkan, ya. Sebab banyak terdapat kisah dulu-dulu kala, terutamanya kalau kita pernah dengar beberapa kisah berkenaan dengan ahli ibadah yang ditipu oleh syaitan, yang ditipu oleh iblis. Seorang yang makbul doanya tetapi akhirnya telah diperdayakan oleh iblis dengan sebabnya kurangnya ilmu, ya. Dan ada juga banyaknya kisah, ya, di mana para alim ulama di zaman tabi'in, contohnya seperti Imam Abu Hanifah, mempunyai ilmu yang sangat tinggi, mempunyai ilmu yang sangat mantap di dalam ilmu bidang fiqh, yang mana beliau sendiri boleh mengalahkan beberapa hujah-hujah yang cuba untuk memperdayakan umat Islam pada diri itu. Saya nak cuba mengutik sedikit satu kisah Imam Abu Hanifah, kalau tak silap saya lah. Beliau pernah berdebat dengan etis ni istilah kita panggil sekarang sebagai kritikal, yang mana tidak mempercayai agama, yang hanya berdasarkan pada fikiran logik semata-mata. Jadi pada satu ketika beliau telah dicabar untuk berdebat dengan seorang etis. Jadi antara beberapa persoalan yang dikemukakan kepada beliau ialah di manakah, ya, bilakah permulaannya kejadian Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya. Antara soalan-soalan yang dikemukakan kepada beliau, dan bila soalan tersebut ditanyakan kepada beliau menyatakan kepada orang yang bertanya itu, tahukah kamu tahukah kamu cara untuk mengira, ya. Jadi orang sebut, saya tahu mengira. Etis itu katalah, dan jadi disuruh kira sebelum daripada nombor 4 nombor berapa. Jadi orang etis itu kata sebelum daripada nombor 4 nombor 3, sebelum daripada nombor 3 nombor berapa, nombor 2. Jadi sebelum daripada nombor 2 nombor berapa, nombor 1. Dan sebelum daripada nombor 1 nombor berapa, kosong. Sebelum daripada nombor kosong tidak ada. Kalau dulu waktu tu mungkin kita kata istilahnya tak ada nombor negatif, tapi sekarang ni mungkin ada nombor negatif. Jadi bila dia kira-kira, maknanya walaupun perkiraannya itu secara undurnya dia tidak ada penghujung. Jadi itulah Imam Abu Hanifah menjawab, sedangkan nombor itu sendiri merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi permulaannya itu sendiri kita tidak tahu di manakah ianya bermula. Ini kan pula yang menciptakan nombor itu.
Jadi antara lain soalan yang ditujukan kepada Imam Abu Hanifah, ya, nak menunjukkan bahawa Imam Abu Hanifah yang pada ketika itu adalah merupakan seorang budak lah kita katakan, tetapi punya ilmu yang sangat tinggi. Antara soalan yang ditujukan ialah di manakah, ya, cahaya Allah itu menyinar, ya, di manakah cahaya Allah itu menyinar. Sekiranya kamu kata bahawa nur Allah itu boleh datang dan meresap di dalam hati manusia. Jadi soalan yang ditanya balik kepada kritiker tersebut, seorang etis tersebut, sekiranya ada sebuah lampu di dalam satu bilik, ya, ditanyakan kepada orang tersebut, kalau lampu itu tersebut menyala di dalam satu bilik, ke manakah arah cahaya lampu itu menyala, ya, ke manakah arah cahaya lampu itu mengarah. Jadi orang itu berkata ianya akan mengarah ke seluruh bilik tersebutlah, ya, yang mana arahnya tidak dapat ditentukan. Jadi Imam Abu Hanifah kata balik pada orang tersebut, sekiranya arah lampu itu mesti kamu tidak dapat tentukan, maka yang membina ataupun yang menciptakan api untuk lampu itu sendiri adalah lebih daripada itu, ya. Jadi antara banyak lagi persoalan-persoalan lain. Dan terakhirnya Imam Abu Hanifah di dalam majlis dialog tersebut telah kita kata menang keseluruhannya lah. Dan akhir sekali soalan yang ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah ialah, apakah yang Tuhan kamu buat pada ketika ini, ya. Dan soalan ini merupakan seolah-olah soalan yang paling susah pada ketika itu. Dan Imam Abu Hanifah secara sinis menyatakan, ya, saya boleh jawab, tapi saya hendak berbuat sesuatu, kamu mesti ikut apa yang saya kata. Jadi apa yang diminta oleh Imam Abu Hanifah ialah, saya minta untuk kamu turun ke tempat yang saya duduk sekarang ni, dan saya naik ke tempat yang kamu duduk sekarang ni. Jadi dia pun bersetuju, etis tersebut turun, dan Imam Abu Hanifah naik ke tempat etis tersebut. Dan kemudian Imam Abu Hanifah kata, kamu nak tahu apakah jawapan kepada persoalan kamu, apakah yang Tuhan saya lakukan sekarang? Ialah Tuhan saya telah melakukan, iaitu dengan menegakkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan, dengan menjatuhkan kamu di bahagian bawah dan menaikkan saya di bahagian atas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pentingnya apa yang saya nak cuba tekankan di sini ialah pentingnya untuk kita menjadi orang yang berilmu, ya. Tidak kiralah ilmu itu secara ilmu berbentuk fardu ain ataupun ilmu berbentuk fardu kifayah, tetapi kita perlu ada sewajarnya ilmu yang secukupnya untuk kita melaksanakan segala ibadah yang kita jalankan. Jadi terutamanya di dalam bulan Ramadan ini, di dalam 10 malam terakhir ini, jadi agar segala ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah didasarkan atau diataskan dengan dasar ilmu, supaya ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaiknya. Jadi saya fikir setakat itu saja. Manakala ini pun bukan tazkirah, tidak terjun. Jadi saya harap ini sekurang-kurangnya memberikan sedikit gambaran kepada kita akan betapa pentingnya untuk kita mempertingkatkan diri kita dari sudut ibadah dengan melengkapkannya dari sudut ilmu yang kita ketahui, dan meningkatkan diri kita dari semasa ke semasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.